وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Masih lagi kita berjalan di atas muka bumi ini bersama dengan kenikmatan daripada nikmat yang Allah hadiahkan. Rezeki yang masih kita sempurnakan. Hakikat kehidupan ni pasti ada titik akhir. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Segala-galanya yakni Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas dunia ni pasti akan Allah binasakan nanti. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akhir yang tinggal hanyalah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu insya-Allah kita sama-sama, saya sendirilah, kita menelusuri bagaimana keadaan maksud kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan hakikat bagaimana seluruh manusia dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tergelincir di tebing-tebing api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana susah payah inilah, kerana maksud inilah Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan susah payah mujahadah sepanjang perjalanan kehidupan Nabi. Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kesenangan demi kesenangan. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ialah manusia teragung. Tapi inilah ketetapan Allah, supaya kita semua faham jalan inilah yang dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Jibril alaihi salam bersama dengan Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah pada bab yang terakhir, fa idzan syaqqatis sama', langit terbelah, fa nazala malak, satu malaikat telah turun. Malaikat ni berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Sayyidina Jibril alaihi salam jadi makin kecil. Sepanjang Nabi mengenali Sayyidina Jibril alaihi salam, Nabi tak pernah tengok Jibril berada dalam keadaan macam ni. Tak kala malaikat ni berdiri di depan Nabi, malaikat ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan di antara dua. Ya Rasulullah, aku wakil daripada Tuhanmu, utusan Tuhanmu, datang untuk memberikan kau dua pilihan. Pilihlah yang mana di antara yang pertama menjadi Nabi yang raja, atau yang kedua menjadi Nabi yang hamba. Kalau saya tuan-tuan pagi ni dipilih nak jadi kaya, nak jadi miskin, nak jadi kaya ke miskin? Berat soalan ni. Kata nak jadi kaya, nampak cinta dunia pula. Kata nak jadi miskin, macam nipu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab soalan ni. Nabi tengok Sayyidina Jibril alaihi salam, lantas Sayyidina Jibril alaihi salam bagi isyarat pilih yang nombor dua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilih untuk menjadi nabi yang hamba. Kata Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha lepas pada peristiwa ni, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghabidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun makan roti daripada roti yang diperbuat daripada barli, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lepas daripada peristiwa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan tanpa kenyang dalam kehidupan Nabi. Nabi bukan orang miskin. Saya pernah program dengan satu syarikat. Dalam syarikat tu ada orang Islam, ada bukan Islam, ada makcik. Lepas kita cerita berkenaan pengorbanan Rasulullah, kehidupan Rasulullah, ada seorang anti Cina angkat tangan kata, "Ustaz, dan tadi Ustaz you cerita you punya Nabi itu banyak susah, banyak miskin, banyak lapar. Itu Nabi malas kerja ke?" Tuan-tuan,
Mereka fikir dengan logik akal pandangan mata dunia ni, dan mereka melihat kemiskinan itu daripada kemalasan. Saya pun tak tahu nak jawab apa, melainkan tanya balik ke dia anti. Saya cuma nak tanya, kalau anti ada anak anti masuk hospital operation dan doktor bagi tahu mungkin hidup mungkin mati, 50-50, masa operation tu dijalankan, nanti saya nak tanya, kalau saya beli makanan bagi anti makan, nanti boleh makan ke? Masa tu dia kata, Ustaz, macam mana saya mau makan? Itu anak dalam operation. Dan saya pun tak tahu dia hidup ke dia mati. Jadi kalau itu macam selera makan pun tak ada. Kalau nanti nak tahu, itulah Nabi kita SAW. Bukan Nabi tak mau makan. Kelaparan Nabi bukan kerana kemiskinan. Nabi lah orang yang paling kaya dalam dunia ni. Kalau Nabi nak doa Jabal Uhud bertukar menjadi emas, nescaya Allah akan tukarkan seluruh gunung Uhud menjadi emas. Tapi ini bukan keadaan Nabi kita. Kerisauan Nabi SAW menyebabkan 2 ketui batu diikat pada badan Nabi. Kerisauan untuk umat ini menyebabkan Nabi SAW berat hati meninggalkan kota Mekah yang Nabi cintai. Pada tanggal 26 hari bulan Safar, kita sambung daripada peristiwa semalam. Orang-orang Quraisy telah bermesyuarah di Dar An-Nadwah. Dan ketika itu jugalah Jibril alaihissalam telah turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan rencana-rencana mereka. Mereka ingin membunuh Nabi. Mereka nekat kali ini kerana mereka telah mengesan bahawa orang Islam sikit demi sikit hilang meninggalkan kota Mekah. 13 tahun lebih kurang dakwah Nabi di kota Mekah. Para sahabat yang memeluk Islam ketika itu hanya lebih kurang sekitar 114 orang saja. Bila mana Jibril alaihissalam turun memberitahu rencana tentang pembunuhan ni dan memberitahu kepada Nabi terhadap perintah hijrah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawaf dekat Kaabah. Nabi keliling Kaabah 7 pusingan bersama linangan air mata. Al-Imam Ibn Hisham sebut di dalam tarikhnya, itulah tawaf yang begitu menyedihkan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW telah berjanji sumpah setia di dalam Bai'atul Aqabah bersama dengan orang-orang Ansar bahawa Nabi akan duduk dengan mereka sehingga kewafatan Nabi SAW. Jadi Nabi tak tahu Nabi akan balik lagi ke tidak ke kota Mekah. Nabi tawaf dalam keadaan menangis. Kita tawaf wida' macam mana masa umrah dulu, ingat lagi lah. Kadang-kadang tawaf wida' pun duk cari mutawif. Dan kita pun tak fokus. Nabi SAW benar-benar dalam keadaan hati dia begitu rindukan kota Mekah. Tengah hari 27 hari bulan, hari yang begitu panas yang menyebabkan ramai orang-orang musyrikin Quraisy duduk di dalam rumah masing-masing. Tak ada seorang pun di kalangan mereka yang keluar melainkan berehat kerana hari yang begitu panas. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar tengah hari. Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semalam saya cerita kat tuan-tuan di mana tapak kedudukan rumah Sayyidatuna Khadijah di saat dan ketika ni di kota Mekah. Nabi keluar, Nabi pergi menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu tengah hari. Nabi ketuk rumah pintu Sayyidina Abu Bakar. Maka terkejut Sayyidina Abu Bakar kerana rumah dia diketuk di saat waktu yang mana orang tak biasa ziarah orang. Dibuka pintu, dilihatnya kekasih Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berdiri depan pintu. Diizinkan masuk. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, ada tak siapa-siapa orang asing dalam rumah ni? Keluarkan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tak ada siapa di sini melainkan semua anak-anakku, mereka juga anak-anakmu wahai Rasulullah. Maka Nabi beritahu, ya Abu Bakar, telah datang kepada aku perintah
ketika Nabi sedang bercerita dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidatuna Aisyah Ridha, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, anak-anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di ruang yang lain. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku memandang ke arah Rasulullah. Aku cuba mengerti butiran-butiran perkataan yang keluar daripada mulut baginda. Dan aku melihat linangan air mata kegembiraan daripada mata ayah aku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah tangisan yang begitu hebat yang keluar kerana kegembiraan. Nabi datang beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala telah perintahkan aku untuk keluar berhijrah. Dan Allah Ta'ala memilih kamu sebagai teman aku untuk berhijrah. Tuan-tuan, Nabi dipilih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipilih untuk jadi teman. Kalau kita mengimbau kembali ketika awal Nabi menerima wahyu, Nabi balik rumah menggigil, zammiluni, 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 selimutkan aku, selimutkan aku. Sayyidatuna Khadijah, isteri Nabi, mententeramkan Nabi dengan selimut, menenangkan Nabi dengan kata-kata motivasi, dan membawa Nabi, dan sebahagian riwayat begitu dibawa Sayyidina Waraqah ibn Naufal radhiyallahu taala anhu yang berada di rumahnya, yang telah tua, yang sebahagian riwayat sebut yang dah buta pun masa tu, dipimpin tangan ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Tak kala diceritakan apa yang berlaku, maka ketika itu Sayyidina Waraqah bin Naufal beritahu, aku begitu mengharapkan ketika umatmu mengeluarkan kamu daripada kota ni, aku bersama kamu, menemani kamu, mendukung kamu. Ketika tu Waraqah bin Naufal harap dia jadi peneman Nabi ketika peristiwa hijrah. Tapi Allah pilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, bila Nabi beritahu tentang hijrah, dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan siapkan kenderaan. Nabi kata, tidak. Kalau mereka siap naik kenderaan keluar kota Makkah seperti orang nak keluar, pasti mereka akan dapat dikesan oleh orang Quraisy. Maka kerana itulah mereka keluar tanpa senjata, mereka keluar tanpa kenderaan, mereka keluar tanpa makanan, mereka keluar pada malam tu menuju ke Jabal Thur. Tuan-tuan, kalau tengok perjalanan pergerakan hijrah Nabi, Nabi tak guna jalan yang kita bertolak daripada kota Mekah pada hari ini. Kalau nak pergi ke Madinah, kita akan guna highway lalu ke Nawariyah. Jalan tu terus, jalan tu shortcut, jalan tu akan cepat sampai ke Masjidin Nabawi. Tapi jalan yang Nabi guna ialah jalan yang menuju ke Yaman. Tuan-tuan, Mekah, saya padam ni tuan-tuan, Tuan-tuan, Mekah menuju ke Madinah lebih kurang dalam 470 km, lebih kurang. Dan biasa bas dia akan bawa terus. Dia punya apa? Peta dia, Laut Merah. Nabi SAW bila bertolak ke Madinah, Nabi tak terus menuju jalan yang biasa digunakan oleh orang-orang menuju ke Madinah. Bila datang perintah, bila mereka keluar berhijrah, mula-mula Nabi bawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka beranjak ke belakang sikit. Lebih kurang dalam 5 batu, mereka tiba di satu tempat Ghar Thur. Maka sampai di Jabal Thur. Bukit Thur ialah bukit yang mencunam tinggi dia. Dalam keadaan berbatu, jalan dia tajam.
Ketika inilah Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Peristiwa hijrah Nabi yang terlibat yang pertama Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga Sayyidina Amir bin Fuhairah. Yang keempat Abdullah ibnu Uraiqid. Yang kelima Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Yang keenam Sayyiduna Abdullah binti Abu Bakar. Ini orang-orang yang terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi. Nabi keluar berdua dulu tanpa siapa-siapa ikut Nabi menuju ke Jabal Thur. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, biasa naik Jabal Thur, naik saja kalau laju tak berhenti 40 minit. Kalau naik relax-relax, berhenti minum air, singgah sembang dengan Pakistan Bay, sejam setengah. Turun sejam setengah pula, relax-relax. Nabi SAW naik dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampailah di depan Jabal Thur. Disebut dalam riwayat kaki Nabi mula melecet. Batu-batu tajam. Kota Madinah ni bukan macam kita hiking Kota Kinabalu punya batu. Bukan kita hiking Cameron Highland ada bukit. Bukan naik Teboh punya ada tangga. Tapi Jabal Thur punya jalan dulu, sekarang ada tangga dia buat untuk kawasan-kawasan yang curam. Tapi kebanyakan jalannya, kalau kita tengok kiri kanan berbatu tajam, itulah jalan asal yang Nabi SAW lalu. Dan sampai saja di depan Jabal Thur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk masuk dulu." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk dulu. Jabal Thur ni tuan-tuan, bukit dia, gua dia lebih kurang parah daripada dada ni. Maka kalau tuan-tuan tunduk ke bawah, masuk dia ada satu macam tempat duduk. Di situlah Sayyidina Abu Bakar telah bersihkan tempat tu. Sayyidina Abu Bakar tutup lubang-lubang dengan batu-batu, sehingga kan batu-batu kat dalam tu dah habis, dikoyakkan baju-baju, disumbatkan masuk dalam lubang-lubang tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk. Setelah dia rasa selamat keadaan tu, dia kata, "Ya Rasulullah, masuk." Nabi masuk. Bila Nabi masuk, Nabi membaring kepala Nabi SAW di atas riba Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beruntunglah riba Abu Bakar Siddiq yang berkali-kali telah dibaring oleh Nabi SAW. Nabi baring atas riba tu. Satu lubang Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah tahan dengan kaki beliau. Dia begitu risau kalau ada benda yang akan menyakiti Nabi SAW. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kejadian ini berlaku. Kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah digigit, disengat oleh binatang berbisa. Kesakitan yang ditahan tadi, tak bergerak daripada tempat duduk dia, kerana tak mau mengejutkan Nabi SAW, agar Nabi terus selesa dalam keadaan kedudukan Nabi di saat dan ketika itu. Air mata tadi telah menitis di pipi Nabi SAW, membangunkan Nabi SAW. Nabi tengok Abu Bakar Siddiq menangis. Maka ketika itulah masyhur Allah merakamkan kalimah perkataan Nabi menenangkan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu sedih, Allah dengan kita. Abu Bakar Siddiq bukan menangis ketakutan. Kalau Abu Bakar Siddiq menangis ketakutan, pasti Allah Ta'ala beritahu, Nabi akan beritahu, Ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Tapi Nabi cuma menenangkan hati Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Kita kalau tinggalkan kampung halaman, kita kalau tinggalkan saudara, ahli keluarga, tuan-tuan, bukan mudah. Yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggalkan, yang Nabi SAW tinggalkan, anak beranak mereka. Nabi tinggalkan isteri Nabi Sayyidatuna Saudah, Nabi tinggalkan anak-anak Nabi Fatimah, Nabi tinggalkan anak Nabi Sayyidina Ummu Kalthum. Ketika tu berada di dalam rumah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggalkan Sayyidatuna Asma, tinggalkan yang kecil Sayyidatuna Aisyah. Semua kecil-kecil lagi ketika tu. Asma ketika tu mengandung. Sayyidatuna Asma suami dia, Az-Zubair bin Awam, tak ada kat rumah. Dalam keadaan ni, mereka tekan hati jiwa untuk keluar
berhijrah kerana inilah memenuhi tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hijrah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hidayah. An walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang membantu orang yang keluar jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah kata mereka inilah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka dua perkara. Yang pertama, maghfirah, keampunan Allah. Pasti ini kunci bahagia. Yang kedua, rizqun karim, rezeki yang mulia, yang mereka tak terhegeh-hegeh untuk dapatkan dia, tetapi Allah hadirkan dalam keadaan Allah memuliakan mereka. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asma, dalam peristiwa ni Nabi berada bersama Abu Bakar Siddiq dekat dalam Ghar Thur. Bila Abu Bakar Siddiq, Nabi tahu yang kaki dia sakit, maka Nabi telah rawat kaki Abu Bakar Siddiq. Nabi telah ludah bahagian yang disengat tadi sehingga sembuhlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku mati, seorang je mati. Tapi kalau engkau yang mati, ya Rasulullah, umat ni akan mati tanpa agama. Umat ni akan mati tanpa agama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai misi seperti mana misi Nabi SAW. Dan inilah sepatutnya misi kita semua. Kita semua patut jadi asbab bangunnya agama. Kita patut jadi asbab agama ni tersebar. Hidayat masuklah hati-hati. Orang datang Cameron Highland ni tuan-tuan, bersama dengan keinginan mencari ketenangan, naik atas tempat tinggi. Nabi dulu hiking dengan para sahabat naik ke Jabal Thur. Nabi hiking naik Jabal Nur. Nabi hiking naik tempat-tempat tinggi. Nabi mencari ketenangan. Nabi nak duduk dalam keadaan yang tenang. Bukan Nabi bersembunyi dalam gua Thur. Tak tepat orang kata Nabi duduk bersembunyi. Bukan Nabi bersembunyi. Nah, strategi perjalanan, Nabi duduk dengan tenang. Kerana apa? Kerana bila mereka yang mengepung rumah Nabi, 11 orang wakil daripada kabilah-kabilah yang dimesyuaratkan di dalam Nadwah sampai di depan rumah Nabi, mereka tunggu sehingga ke fajar. Bila mereka ketuk, mereka baling batu. Orang Arab ni tuan-tuan, yang bagusnya mereka bukan macam kita orang Melayu. Orang Melayu ni kalau nak tak puas hati orang rempuh masuk, mereka tak rempuh. Walaupun mereka nak bunuh Nabi, mereka tak rempuh masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila fajar datang, mereka baling batu, maka ketuk supaya Nabi keluar. Tapi yang buka pintu ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, remaja lagi masa tu. Terkejut mereka. Abu Jahal yang ada ketika tu begitu marah, dipukul Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pergi pula rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan harapan dapat jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak ada. Yang ada siapa dia? Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, tengah sarat mengandung masa tu. Ketika tu marahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, dia tampar muka Sayyidatuna Asma, pengsan Sayyidatuna Asma. Ini harga agama. Ini nilai yang kita hari ini dapat salat dengan penuh seronok, tenang dalam masjid-masjid kita. Mereka mempertahankan agama dengan nyawa-nyawa mereka. Bila ditanya, mereka mempertahankan Nabi. Sehingga Abu Quhafah, siapa dia Abu Quhafah? Ayah pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana tua masa tu, buta mata, datang rumah Sayyidatuna Asma, rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dekat mana? Tuan-tuan, kalau pergi umrah, tu bangunan Hilton yang lama tu, Millennium tu, Hotel Millennium, yang betul-betul depan pintu Malik Fahad. Naik eskalator 1, 2, 3, tuan-tuan, naik 3 eskalator sampai tingkat atas. Buka pintu, masuk pintu sebelah kanan ada pintu kayu, tombol warna emas, tulis Masjid Abu Bakar. Itulah tapak bangunan tu dulu, tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Daripada pintu belakang rumah itulah Nabi keluar berhijrah menuju ke Jabal Thur. Tuan-tuan, Abu Quhafah datang. Masa tu dia belum Islam. Islamnya Abu Quhafah tahun ke-8 Hijrah, bila Nabi balik ke kota Mekah ketika penaklukan Fathul Mekah. Abu Quhafah bagi tahu, wahai Asma, ayah kamu bukan ayah yang baik. Ayah kamu meninggalkan kamu tanpa meninggalkan apa-apa keperluan. Macam ni anak, tuan-tuan. Sayyidatuna Asma beritahu ke atuk dia. Dia cari batu-batu, masuk dalam karung, letak dekat tempat yang biasa Abu Bakar Siddiq letak duit emas. Dia pegang tangan atuk dia yang buta tadi, kata, atuk, ayah kami tak pergi kosong tanpa meninggalkan apa-apa. Dia ambil tangan atuk dia, letak kat tempat duit tadi tu, yang diletak di dalam karung.
Maka bila Abu Quhafah pegang, dia kata, ayah kamu rupanya tinggalkan juga keperluan emas. Padahal tak ada apa ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq illallah wa rasul, melainkan Allah dan Rasul yang disematkan dalam hati mereka. Asma, apa tugas dia? Tugas dia ialah bawa kanan untuk hantar selama 3 hari, kerana Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam gua Sur. Kenapa 3 hari? Kerana Abu Jahal bila mendapati Rasulullah dah hilang, Abu Bakar dah hilang, dia telah buat satu isytihar di kota Mekah. Dia kata siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad hidup atau mati, untuk dia 100 ekor unta. Ketika tu bertebaranlah orang-orang musyrikin untuk dapatkan ganjaran ni. Kerana itulah Nabi berada di dalam Jabal Thur selama 3 hari. Dan anaknya Abu Bakar Siddiq, Abdullah ibni Abu Bakar ni, inilah orang yang ditugaskan, yang bertugas sebagai pemberita Nabi SAW. Dia mata-mata Nabi di kawasan Mekah. Setiap malam dia akan tidur berhampiran dengan Jabal Thur. Hampir-hampir subuh dia akan bergerak balik ke kota Mekah, seolah-olah dia tidur di kota Mekah. Jadi orang tak ada syak dengan Abdullah ibni Abu Bakar. Dan tugas Amir ibn Fuhairah, siapa dia? Inilah maula Abu Bakar Siddiq. Ketika awal Islam, orang-orang Quraisy telah menyeksa orang-orang hamba dan orang-orang miskin. Antara yang diseksa ialah Amir ibn Fuhairah. Abu Bakar Siddiq telah membebaskan dia dengan duit. Abu Bakar Siddiq telah memerdekakan Amir ibn Fuhairah. Kerana itulah dia ialah maula kepada Abu Bakar Siddiq. Apa tugas dia? Tugas dia mengembala kambing di sekitar Jabal Thur. Kalau Abdullah bin Abu Bakar datang, setiap kali Allah datang hantar informasi, maka dia akan lalu kawasan tu supaya tapak kaki kambing akan menghilangkan tapak kaki Abdullah ibnu Abu Bakar. Begitu juga Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma dengan perut yang besar, orang tak syak, dia bawa makanan dalam baju. Ketika satu hari itu tak ada kain, maka dia telah tarik baju dia yang ada salai kain, dia koyak 2, sehingga Nabi telah menggelar Sayyidatuna Asma dengan gelaran Zatun Naqatain, pemilik 2 kain. Inilah satu orang yang cukup hebat. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq naik Gua Thur mengandung. Kita pergi umrah rugi tanpa tak naik Gua Thur. Naik dulu tuan-tuan. Rasa macam mana penat Nabi kat atas. Rasa macam mana Asma binti Abu Bakar Siddiq naik turun bawa makanan kat Nabi SAW. Orang yang seterusnya ialah Abdullah ibni Uraiqid. Dia ni bukan Islam ketika tu. Dia Islam lewat. Ketika tu dia menulis perjanjian dengan Abu Bakar Siddiq. Dia akan bawa Nabi SAW untuk keluar berhijrah daripada jalan yang tak biasa orang lalu. Kalau tuan-tuan tengok jalan yang Nabi pakai pergi ke ke Madinah, daripada Jabal Thur, Nabi bergerak ke atas, dan jalan yang Nabi guna bukannya jalan yang luih, tapi jalan yang Nabi guna ialah jalan yang cukup sukar. Nabi SAW melalui jalan tepi pantai, sehinggalah 150 km lebih kurang Nabi sampai ke satu tempat yang bernama Wadi Kudaid. Wadi Kudaid ni tuan-tuan, tak ada apa. Di Madinah, di Mekah, dia tak ada sungai. Dia ada lembah. Wadi ni lembah. Bila hujan, air akan memenuhi lembah ni. Dia macam sistem pemparitan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di kota Mekah, di kota Madinah, dan biasanya di tanah-tanah yang gersang. Dan kita pun faham bahawa Islam bermula di tempat yang tak ada sumber. Wadi ghairi zi zara'in, di tempat yang tak ada sumber. Kita kalau tengok tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, tamadun Huangho, semua tamadun ni bermula di tepi-tepi sungai. Tapi tamadun Islam bermula di tengah-tengah padang pasir yang tak ada sumber kehidupan. Bahkan Islam memulakan kehidupan dengan keimanan Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kerana keimanan yang sempurna kepada Allah, Allah alirkan air Zam-Zam daripada sumber yang tak diketahui ketika itu, daripada tanah.
sehingga menyebabkan Sayyidatuna Hajar cari batu untuk kelilingkan tanah itu untuk kepung air tadi. Bahkan ulama kata seandainya Sayyidatuna Hajar membiarkan air Zam-Zam tadi keluar dan terus mengalir, pasti dia akan terus mengalir. Dia tak akan terkekang dalam satu telaga semacam hari ini yang disalurkan ke belakang Masjidil Haram berhampiran dengan rumah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa 3 hari Nabi ada dekat Jabal Thur? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertenang sekejap supaya berita tentang menangkap Nabi selama 3 hari. Kita kalau ada berita tentang satu perkara, hari pertama semua semangat. Hari kedua tak jumpa, kurang sikit semangat. Hari ketiga orang pun dah hilang semangat. Orang Quraisy fikir, ini mesti dah jauh dah. Kalau kejar pun dah tak guna, dah tak dapat dah. Kerana tu Nabi SAW 3 hari duduk di Jabal Thur, 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar. Nabi turun daripada Jabal Thur, Nabi teruskan perjalanan hijrah Nabi. Ketika tu datanglah Abdullah ibn Uraiqid ke Jabal Thur, bawa kenderaan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari situ mereka berkenderaan. Mereka menuju terus ke Madinah melalui satu kawasan yang bernama Wadi Qudayd. Di situ ada kemah Badui. Nabi sampai di sana, Al-Imam Ibn Hisham sebut di dalam tarikh dia, ada satu orang wanita. Wanita tu duduk seorang-seorang dalam kemah. Dia duduk, dia peluk lutut dia, dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Dia peluk lutut dia. Tak ada siapa-siapa dengan. Maka Nabi tegur dia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bersama dengan Abdullah ibn Uraiqid. Perjalanan yang jauh 150 lebih kilometer. Nabi dahaga, Nabi lapar, maka Nabi tanya sikit makanan kepada dia. Maka kata nama wanita tu ialah Sayyidatuna Ummu Ma'bad. Nama betul beliau ialah Sayyidatuna Atiqah ibni Khalid Al-Khuza'i. Suami dia Tamim, anak kecil mereka Ma'bad. Satu orang sahabat Nabi dan salah seorang daripada perawi hadis yang cukup hebat. Ummu Ma'bad duduk seorang-seorang. Nabi tanya makanan dan dia kata dia tak ada makanan nak hidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tengok di hujung kemah dia ada seekor kambing. Kambing tu nampak teruk, nampak tak larat. Maka Nabi tanya tu ada kambing, boleh tak kalau kalian kamu izinkan aku nak perah susu daripada kambing ni? Kata Ummu Ma'bad, kalau kamu boleh perahlah. Kerana ni kambing langsung dah tak boleh buat apa-apa. Dia tertinggal daripada kawanan dia. Kambing ni lah kambing, ada setengah riwayat sebut kambing ni kambing terlampau tua sangat dah. Kambing yang dah tak boleh digunakan untuk jadikan baka, kambing yang tak boleh digunakan untuk memerah susu. Tapi kalau kamu nak ambil, kalau kamu nak perah. Maka Nabi SAW telah pegang dekat tempat bahagian susu tadi. Tiba-tiba dengan izin Allah, mukjizat Nabi SAW, kembang tempat susu tadi. Maka Nabi mula perah susu. Diletakkan diisi di dalam satu bekas. Sehingga bekas tadi penuh. Nabi minum, Abu Bakar Siddiq minum, Abdullah ibn Uraiqid minum, dan Sayyidatuna Ummu Ma'bad minum. Masa ni dia belum Islam. Melihat keajaiban, melihat mukjizat, dia hairan melihat akhlak Nabi, melihat kecantikan perwatakan Nabi, melihat kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi minum, selesai minum Nabi tinggalkan satu tempayan besar susu yang dah diperah. Nabi pergi. Balik saja suami dia, Sayyidina Tamim, Abu Ma'bad, bawa kambing-kambing yang digembala tadi. Sampai-sampai tengok susu banyak. Dia kata daripada mana datang? Bukan susu ke? Aku kata Ma'bad, tunggu. Sungguh tadi datang kepada kita 2 orang yang tidak dikenali. Dibawa oleh Abdullah ibn Uraiqid. Mereka kenal Abdullah ibn Uraiqid kerana Abdullah ibn Uraiqid ialah orang yang biasa guna jalan tu. Abdullah ibn Uraiqid ialah satu orang yang biasa berkelana, yang tahu selok-belok tempat. Maka Abdullah ibn Uraiqid dikenali oleh Ummu Ma'bad, tapi bukan Nabi, bukan Abu Bakar Siddiq. Maka dia ceritakan, datang 2 orang lelaki. Maka kata Abu Ma'bad, ceritakan kepada aku sifat lelaki. Maka dia ceritakan tentang Nabi SAW.
Sempurna penceritaannya, bagaimana wajah Nabi, kecantikan Nabi, kelembutan Nabi, kelunakan akhlak Nabi, sehingga Abu Ma'bad kata, pasti inilah lelaki yang telah dihalau oleh orang Quraisy keluar daripada tempat dia. Tuan-tuan, orang Quraisy yang kata Nabi kena halau keluar. Orang beriman tak kata Nabi kena halau keluar. Kerana orang beriman kata Nabi SAW keluar menyempurnakan misi dakwah di dalam peristiwa hijrah. Kerana itulah Nabi dengan tenang duduk di kawasan Ummu Ma'bad, dakwah sekeluarga Ummu Ma'bad akhirnya telah memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah tak lama lepas itu. Nabi teruskan perjalanan sehinggalah Nabi SAW telah dikejar oleh satu orang lelaki Quraisy, lelaki Badui yang cukup mahir juga dalam perjalanan. Dapat berita dekat dia, 100 ekor unta. Dia fikir, kalau aku bunuh Muhammad, aku akan dapat 100 ekor unta dan aku akan jadi. Maka dia telah telusuri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak jauh daripada tempat yang tempat daripada Ummu Ma'bad tadi, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikejar pula oleh Suraqah ibn al-Malik. Dan diceritakan juga tak lama lepas daripada itu, Nabi tak terserempak dengan kabilah Zubair ibn Awam. Siapa dia Zubair bin Awam? Menantu Abu Bakar Siddiq. Nama Zubair ibnu Awam ibnu Khuwailid. Dia ni merupakan saudara kandung Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan dia ialah suami kepada Sayyidatuna Asma. Dia menantu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia ialah salah seorang yang Nabi sebut di kalangan 10 sahabat yang dijamin syurga. Ketika Nabi keluar berhijrah, dia baru nak masuk kota Mekah dengan dia punya kabilah dia. Sebab itu dia antara orang yang terakhir yang berhijrah bersama dengan isteri dia Sayyidatuna Asma. Nabi masa hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi tinggalkan anak isteri Nabi tinggalkan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, Aisyah anha, Abdullah ibn Abu Bakar. Mereka juga turut berhijrah lepas daripada itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak berhijrah. Dan mereka tiba di kota Madinah tak lama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Nabi bila dikejar oleh Suraqah ibn al-Malik, Suraqah, tuan-tuan, daripada jauh nampak Nabi, dia dah keluarkan pedang. Di saat dikejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak Allah bagi mukjizat, Nabi boleh tengok dari belakang tanpa pusing belakang. Dan ketika Suraqah bin Malik ketika itu belum Islam, dia juga Islam ketika Fathul Makkah, lewat keislaman dia. Dia daripada jauh dia kata, ya Muhammad, qif ya Muhammad, berhenti wahai Muhammad, berhenti wahai Muhammad. Nabi tak peduli langsung dengan panggilan dia. Nabi terus berjalan. Sehinggalah dia hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Al-Imam Ibn Hisham sejauh jarak seekor unta. Ketika tu kuda dia telah tenggelam ke dalam tanah. Kaki kuda dia daripada lutut sampai ke bawah tenggelam dalam tanah. Bila tenggelam dia kata, wahai kuda, kenapa tenggelam ni? 100 ekor unta. 100 ekor unta, bangun. Maka kuda telah bangun balik, kejar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir lebih kurang jarak seekor unta, tenggelam lagi kuda dia. 3 kali benda tu berlaku. Maka kata Sayyid Suraqah ibn al-Malik, wahai Muhammad, demi Allah, aku mengetahui aku sikit pun tidak akan dapat menyakitimu, wahai Muhammad. Tapi tolonglah, aku telah berjanji kepada kaum aku untuk bawa balik kamu kepada mereka. Kalau kamu biarkan aku pulang tanpa bagi apa-apa pada aku, malulah aku pada mereka. Wahai Muhammad, bagilah apa-apa pada aku supaya bukti aku dah jumpa kamu kat sini. Nabi Muhammad kata, wahai Suraqah, balik. Suraqah kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolonglah bagi sesuatu sebagai bukti aku dah jumpa kamu. Bagi tahu kepada kaum kamu, sesungguhnya kamu, wahai Suraqah, akan pakai gelang daripada gelang Kisra. Kisra, Maharaja Parsi. Suraqah bin Malik pelik. Lelaki ni keluar daripada Mekah sebatang kara dengan sahabat dia, tanpa senjata, tanpa makanan, janji gelang Kisra. Dia pelik. Tuan-tuan, kata Suraqah, ya Muhammad,
tolonglah bagi apa-apa sebagai bukti. Maka Nabi berkata, ya Abu Bakar, uktub, ambil kertas, wahai Abu Bakar, tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah illa Suraqah ibn al-Malik, daripada Muhammad bin Abdullah kepada Suraqah bin Malik. Janji Muhammad kepada dia gelang tangan Kisra. Tulis Abu Bakar Siddiq atas satu kain, ditutup, dibagi pada Sayyidina Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ambil tulisan tadi, simpan. Dia bawa balik. Jauh setelah kisah hijrah masa tu, Suraqah bin Malik pun dah beriman masa tu. Sayyidina Umar Al-Khattab telah menjadi asbab jatuhnya Parsi di bawah Islam, sehingga seluruh daripada kekayaan Kisra, mahkota Kisra dibawa ke kota Madinah. Suraqah bin Malik bila masuk Islam tak berhenti dia asyik cerita tentang bagaimana peristiwa dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hari itu Sayyidina Umar kata, wahai para sahabatku, panggil Suraqah ibn al-Malik. Datang Suraqah, masa tu dah pegang tungkat, dah bongkok, dah tua. Wahai Suraqah, keluarkan surat yang hari itu Nabi bagi pada kamu. Suraqah ibn Malik buat keluar surat yang Abu Bakar tulis dulu ketika mana hijrah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Wahai Suraqah, benar perkataan sahibul Madinah. Orang yang tinggal di Madinah ni, siapa dia ni yang ditanam tu Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Suraqah, pakai gelang Kisra. Maka Suraqah bin Malik telah pakai gelang Kisra. Disebut dalam riwayat 3 hari 3 malam Suraqah bin Malik telah pakai gelang tu, sehingga Sayyidina Umar minta untuk dikembalikan balik kerana itu milik Baitul Mal. Sempurnalah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tarik hijrah, pada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teruskan perjalanan daripada bertemu dengan Suraqah bin Malik. Nabi sampai kepada satu kabilah. Nabi bertemu dengan satu orang lelaki, Sayyidina Busairah bin Husain radhiyallahu taala anhu. Satu kabilah Badui. Dia amir kepada 80 orang Badui. Ketika sampai kepada dia, Nabi buat dakwah. Nabi bertemu dengan kaum dia 80 orang semua masuk Islam. Malam tu Nabi solat Isyak, Nabi mengimamkan mereka salat. Tuan-tuan, kalau orang berlari, orang yang berada dalam pelarian, sempatkah dia Islam dengan orang? Selama sehari, dalam masa sedetik, Nabi bertemu dengan mereka. Seluruh kabilah tadi telah masuk Islam. Nabi duduk dekat Madinah, dekat Mekah. Nabi buat dakwah di depan Kaabah selama 13 tahun. 114 orang saja masuk Islam. Nabi jumpa dengan kabilah Busairah dalam masa sekali, dalam keadaan sekali dakwah, seluruh daripada mereka telah masuk Islam. Tuan-tuan, perjalanan yang begitu panjang. Kita nak cerita, memang tak habis penceritaan dia dalam masa 1 kuliah. 2 kuliah pun tak habis cerita dia. Kerana peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa yang sangat-sangat penting untuk kita fahami. Jadi insya-Allah dalam masa kita masih ada hayat di atas muka bumi ini, maka kita telusurilah banyak sangat liku-liku perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa ni yang kita rasa kita dah tahu. Tapi banyak lagi lubang-lubang yang mana disebut dalam hadis, yang disebut dalam kitab tarikh, yang diceritakan oleh para sahabat dalam peristiwa penceritaan pengalaman mereka ketika berlaku peristiwa hijrah bersama Nabi yang kita tak tahu lagi. Jadi kita jadilah orang-orang yang terus dalam keadaan pengajian. Kita jadilah orang-orang yang begitu cintakan ilmu, supaya kita mati bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi kita seperti mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kenal Nabi mereka. Sebab tu tuan-tuan, jalan dia ialah kita kena korban. Kita kena bagi masa duduk dalam majlis agama. Kita kena bagi masa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bagi masa untuk berada dalam suasana masjid. Maka insya-Allah Allah akan buka futuh. Ketika tu kita akan mula memahami makna kehidupan daripada apa yang diinginkan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tuan-tuan. Semoga sedikit daripada perjalanan dan hijrah Nabi, walaupun tak sampai separuh perjalanan Nabi ke kota Madinah, tak sampai lagi ke Madinah kita, dan masa tak cukup. Nabi bertolak ke Madinah 11 hari, 29 hari bulan, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari bulan Rabiul Awal Nabi sampai di Yathrib, di Saniyatil Wada'. Nabi duduk 4 hari. Nabi bertolak ke Nabirah Al-Judi di tapak Masjid Nabawi. Lepas 4 hari, pada tanggal 12 Rabiul Awal,
Nabi tiba di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita mark dalam jadual kita, dalam kalender kita. 1 Muharram, tarikh penghijrahan para sahabat. 27 Safar, tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak. 12 Rabiul Awal, tarikh Nabi tiba di kota Madinah, di Nabirah Al-Judi. Sebelum tu 8 hari bulan Nabi tiba di Quba. Nabi bina Masjid Quba selama 4 hari. Kita tanda dalam kalender kita supaya kita rasa besar peristiwa-peristiwa ni, supaya kita rasa ta'zim dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita alert dengan kalender hijrah kita. Kalau tidak tuan-tuan, kalender hijrah ni tak tepi ya. Sehinggalah ada cuti-cuti umum hari-hari tertentu, barulah dah 12 Rabiul Awal dah, masya-Allah, dah Maulid dah. Kalau tidak kita pun bila berapa hari bulan tak tahu kan ni. Mac Ogos tahu, ni nak mereka tahu Ogos berapa, tapi bulan hijrah kita ambil lewa, dan sebenarnya itulah perkara utama. Semoga Allah Taala terima kita insya-Allah tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Di atas kekangan masa masya-Allah kita sampai kepada apa yang kita mampu sampai saja pada pagi ini insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan pada saya sendiri yang bercakap, dan tuan-tuan puan-puan yang mendengar insya-Allah. Kita doa sikit. Moga amin daripada tuan-tuan puan-puan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami, Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang bagi lebih daripada apa yang kami minta dalam doa kami. Wahai Allah, kami tak ada tangan kami yang berlumuran dengan dosa, mengharapkan redha keampunan daripada Engkau. Wahai Allah, tolonglah terima taubat kami, tolonglah ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami. Ampunkan dosa umat ni, wahai Allah. Tinggalkan umat ni ada yang berzina, berjudi, minum arak, wahai Allah, yang kami tak mampu kadang-kadang cegah dengan tangan-tangan kami. Kadang-kadang mereka ni lebih baik daripada kami, wahai Allah, tapi kerana kelemahan kami dalam kerja dakwah ni, ramai daripada umat ni tergelincir di tebing-tebing api neraka, wahai Allah. Kelemahan kami menangis di tengah-tengah malam seperti mana Nabi SAW menjadikan kadang-kadang hidayah tertahan daripada langit Engkau, wahai Allah. Tolonglah wahai Allah, gunakan kami, sebarkan hidayah daripada asbab perjuangan Nabi SAW, sehingga kan hidayah itu sampai kepada kami untuk kami terus bangun melangkah dalam kerja dakwah ni, wahai Allah. Kami mati dalam kerja dakwah ni jauh-jauh daripada tempat kelahiran kami, sehingga kami telah menjadi asbab untuk Nabi SAW gembira dan redha dengan kami. Kau redha dan sayanglah kami seperti mana Kau telah redha kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Tolonglah terima segala amalan kami, pengorbanan yang sikit ni, wahai Allah, yang bukan apa-apa pun, wahai Allah. Tolonglah pandang, jadikanlah asbab perkara ni hidayah disebarkan seluruh alam. Kau masukkanlah keikhlasan dalam jantung hati kami, supaya kami melangkah dalam kehidupan dunia ni bersama dengan kecintaan yang sempurna kepada Engkau dan Rasulullah. Wahai Allah, tolong terima kami, jangan Kau tolak kami, wahai Allah. Hidayah untuk seluruh umat ni, seluruh dunia, seluruh alam. Jadikan Cameron Highland ni asbab hidayah, wahai Allah. Daripada sini da'i-da'i yang dihantar ke seluruh dunia, da'i-da'i yang jadi asbab hidayah untuk seluruh dunia datang kepada Engkau, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalat taba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah kesihatan, Kau sembuhkanlah. Ada diuji dengan sakit, Kau sembuhkanlah. Ada ahli keluarga kami yang sakit tak sihat, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan coronavirus, Kau angkatlah wabak ni daripada kami. Allah, ada di kalangan kami yang diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah hutang, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Allahumma rabbana amanna bima anzalat tab'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.